Okey, bertemu kita kembali untuk perbincangan set 2 kertas 2 ulang kaji 3 soalan nombor 9 part 2. Okey, rajah 6 di bawah menunjukkan jisim bagi 3 jenis buah. Anggur, nanas dan juga pisang. Berapakah jumlah jisim dalam kg dan gram bagi ketiga-tiga buah tersebut? Okey, yang pertama keywords yang ada. Okey, tukar warna dulu yang penting supaya nampak jelas. Yang pertama, keyword saya ada adalah jumlah jisim. Yang kedua, dia nak dalam kg dan gram. Okey. So, apa yang boleh kita buat adalah kita campurkan. Saya buat di bahagian tepi ni supaya lebih jelas, ya. Okey. So, apa yang kita boleh buat adalah 1 kg 1000 gram. So, masukkan anggur 1200. 3 nombor, nampak tak? Okey, nanas 1600. Pisang 900 gram. So, tambah sebab jumlah, ingat lagi tak? Jumlah tu maksud dia tambah. Sifar, 2 tambah 6, 8. 8 tambah 9, 17. 1 di atas 3. So, bila dia nak dalam bentuk jawapan, maka awak kena tulis 3 kg. Nampak? 3 kg 700 gram. Okey. Soalan seterusnya. Kamu jawab sebelah sini saja, ya. Jangan jawab sampai sebelah untuk kegunaan pemeriksa tu, sebab saya nak bagi kamu nampak dengan jelas soalan dan juga jawapan. Okey, next. Hitung beza antara jisim buah yang paling berat, okey, dengan buah yang paling ringan. Okey, beza operasi tolak. Paling berat, paling ringan dalam kg. Nampak cara macam mana saya highlightkan, gariskan dan bulatkan benda-benda yang penting. Okey, beza tu operasi tolak. Paling berat, apa dia? Paling berat buah nanas. Paling ringan buah pisang. Okey, so paling berat buah nanas 1600. Okey, sama juga kita guna kaedah ni. 1 kg 1000 gram. Okey, 1600. Paling ringan buah pisang. So, paling ringan buah pisang 900. Operasi tolak. So, sifar tolak sifar, sifar tolak sifar, sifar. 6 tolak 9 tak boleh, pinjam. Kurang jadi 16. 16 tolak 9, 700. Sifar. So, jawapan dia nak dalam kilogram. So, kilogram. Bila dia nak dalam kilogram, maka ada titik perpuluhan. So, 0.7 kilogram. Cikgu salah tak kalau kita tulis 0.7 kilogram? Tak salah. Tetapi lebih elok kalau kita hanya tulis 0.7 sahaja. Sebab sifar di belakang ni tak memberi makna di dalam perpuluhan. Okey? Soalan seterusnya, soalan 10. Okey, rajah 7 menunjukkan harga bagi sekilogram ayam dan sekilogram ikan. Okey, ayam RM7.50, ikan sekilo RM10. Oh, mahal ikan lagi. Puan Hafsah membeli 1 kilogram ayam dan 2,5 kilogram ikan. Berapakah harga yang perlu dibayarnya? So, berarti bila dia bagi macam ni, maka kita kena cari 1 darab RM RM7.50 tambah 2. Okey, tambah 1/2 darab RM10. Okey. So, RM7.50 tambah 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5/2 darab RM10. So, 2, 1, 10, 5. Okey. Jadi, kita tulis kat tepi ni, kita kira bentuk lazim. So, RM7.50 tambah RM 5 kali 5, RM25. So, sifar. Ingatlah kalau RM10 tu maksud dia di belakang dia tak ada sen kan. So, untuk rumah sen, sifar. Okey, so
0, 5, jangan lupa perpuluhan, 7 tambah 5, 12, 1 di atas, 3. So, jumlah yang perlu dibayar adalah RM32.50. Nampak tak? Dalam pecahan dalam nombor bercampur, cikgu tukar kepada bentuk pecahan tak wajar. Jadi, mudah untuk kita selesaikan atau kita nak darab tu. Okey, seterusnya. Puan Hafsah membayar dengan wang kertas. Nyatakan kemungkinan wang kertas yang dibayar olehnya. Berikan alasan kamu. Okey, berikan alasan kamu. Dia tak habaq Puan Hafsah ada banyak mana kan. Jadi dia kata Puan Hafsah membayar menggunakan wang kertas. So wang kertas apa yang boleh kita dapatkan daripada RM32? Okey, so daripada RM32 ada tak duit kertas kita RM30? Tak ada kan. So apa yang boleh kemungkinan yang boleh Puan Hafsah guna adalah yang pertama mungkin dia guna duit RM20. Okey, 1. So berapa baki yang ada lagi? RM12.50. So mungkin juga Puan Hafsah akan gunakan duit RM10. Okey. Duit RM10. Alright. So berapa baki lagi? RM2.50. Masih ada baki lagi. Dan Puan Hafsah juga mungkin menggunakan duit RM1 3 keping. Nampak? Sebab apa? Sebab RM2.50 baki kan. Jadi Puan Hafsah mungkin akan menggunakan duit RM1 3 keping. Sebab dia kata Puan Hafsah hanya menggunakan wang kertas. Jadi kita tak boleh gunakan duit RM50. So, berikan alasan kamu. Kita dah tunjukkan cara pengiraan tolak kita. Right? Okey, jadi Puan Hafsah. Saya tersilap je nama Hafsah. Okey, jadi Puan Hafsah menggunakan wang kertas. Okey, Puan Hafsah menggunakan wang kertas RM20 1 keping. RM10 1 keping dan RM1 3 keping. Okey. Alasan dia kita dah tunjuk dalam bentuk pengiraan dan jawapan dia kita tulis balik. Okey. So next, soalan nombor 11. Sebiji botol telah diisi dengan 1500 ml air. Okey, botol isi air banyak ni. Kemudian Amin telah minum 700 ml air. Dia minum 700 ml air. Okey, Amin minum 700 ml air daripada air di dalam botol itu. Manakala 400 ml lagi diminum oleh Abu. Berapakah isi padu dalam ml air yang tinggal? So, jumlah asal ada berapa? Jumlah asal ada 1500 ml. Kemudian Amin minum 700 ml. So tolak dulu. Amin minum 700 ml. So 0, 15 tolak 7, 800 ml. Okey, 800 ml. Abu pula minum 400 ml. So berapakah baki yang tinggal? Baki yang tinggal adalah 400 ml. Okey. Bila kamu buat dalam bentuk lazim, jawapan tak perlu disalin semula. Okey? So, next, 2. Berdasarkan soalan 1, air yang tinggal itu dituang ke dalam 5 bekas yang sama saiz. Hitung isi padu air di dalam setiap bekas. Dituang 5 bekas yang sama saiz ni. 5 bekas. So, maksud dia 400 ml ni. Jadi, maksud dia 400 ml nak dituang ke dalam 5 bekas. 1, 2, 3, 4, 5. Maksud dia nak kena bahagi sama banyak lah kan. So nak kena bahagi sama banyak. So kita ambil 400 ml bahagi 5. So 4 bahagi 5 tak boleh. 40 bahagi 5, 8.
Sifar bahagi 5, sifar. 5 bahagi 5, 1. So, maksud dia setiap bekas ni akan ada 80 ml. So, nampak tak? So, setiap bahagian ni akan ada 80 ml setiap bekas tu. Okay, next. Soalan nombor 12. Rajah 8 terdiri daripada petak-petak segi 4 sama. Okay. Diberi perimeter seluruh rajah adalah 36 cm. Seluruh rajah. Hitung luas dalam sentimeter kawasan berlorek. So, bila dia kata diberi perimeter seluruh rajah 36 cm, so berapakah perimeter bagi satu bahagian? So, kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, kalau sini 5, sini pun mesti 5. 1, 2, 3, 4. So, sini 4, sini pun 4. Jadi, berapakah perimeter dia? Untuk ni ada 5, 5, 10. 10 campur 4, 14. 14 campur 4, 18. So, nampak tak? Jarak panjang dia, so ada 18. Okay. Maksud dia, perimeter seluruh rajah ni 36 cm. Kena bahagi dengan 18. Jadi, mula-mula kita kena dapatkan dulu 36 cm bahagi 18. Baru kita boleh dapat jarak satu panjang satu sisi ni. Okay, so bila kita bahagi 36, 2 cm. So, 2 cm. Ni belum jawapan ya. Yang ni baru kita dapatkan panjang ni. Okay. So, berapa semua perimeter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti sama jugalah macam tadi. 2 cm kali 18 dapat 36 cm. Okey. So, berdasarkan soalan 1, kirakan peratus bagi kawasan yang tidak berlorek. Dia kata nak peratus kawasan tidak berlorek. So, kawasan yang berlorek ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, sat-sat. Kawasan semua sekali dia akan ada per 20. Tidak, semua ada 20 kotak. So, yang tidak berlorek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, yang tidak berlorek adalah 12. Okey, macam mana dapat 20? 20 adalah 5 kotak. Awak tambah semua kotak ni. Jadi, macam saya tak tambah. Saya ambil 5 darab 4. Maka dapatlah luas semua ni. Okey. So, tapi dia sekarang dia nak peratus kawasan tidak berlorek. So, kawasan yang tidak berlorek ada 12. Okey. Jadi 12 per 20. Okey, kawasan tidak berlorek adalah 12 kotak daripada keseluruhan kotak 20. Bila nak peratus, maka kita darabkan dengan 100 peratus ni sebab dia nak peratus ni. So, kena darab 100 peratus. So, nak mudah dia, potong 1 di bawah, potong 1 di atas. Okey, 2 dengan 10, 2, 1, 10 bahagi 2, 5. Maka darablah. 2 darab 5, 10, 1 di atas. 1 darab 5, 5, 5 tambah 1, 60. So, maka dapatlah kawasan tidak berlorek adalah 60%. Alright? Okey, seterusnya. Rajah 9 menunjukkan iklan bagi suatu pertunjukan. Okey, pertunjukan istimewa, pertunjukan saka, London, maklumat semua ada di sini. Kemudian Basri membawa ibu, isteri, 3 orang anak. So, 17 tahun, 15 tahun dan 6 tahun. Berapakah jumlah harga tiket yang perlu Basri bayar? So, dewasa kira dulu. Sebab dia tulis dewasa 16 tahun ke atas. So, ada berapa 16 tahun ke atas? Basri 1, ibu 2, isteri 3, anak 17. So, 4. So, 4 dewasa. Tulis dulu. Dewasa 4. Okey, kemudian dia kata remaja 13 tahun hingga 15 tahun. So, ada
Remaja ada berapa orang? Remaja ada seorang. Kemudian 6 tahun, bawah 8 tahun percuma. So ini sajalah yang kita nak kena bayar, yang Basri nak kena bayar. So dewasa berapa ringgit? 15 ringgit. Kanak-kanak tak ada. Remaja 12 ringgit. So remaja 12 ringgit. Okay, nampak tak macam mana cikgu tulis tu? Okay. So bila dah yang ni, awak darabkan 4 ringgit kali 15, so dia akan jadi 60 ringgit. 1 kali 12, so dia akan jadi 12 ringgit. Jadi tambahlah. Okay, so tambah. Okay. Sifar tambah 2, 2. 6 tambah 1, 7. So RM72 ringgit. So nampak tak? Okey, itu cara bagaimana kita mengumpulkan maklumat. So kita tengoklah Basri 1, 2, 3. Kemudian anak dia kata 17 tahun tu dah dikira dewasa. So 4. Itu cara macam mana kita mendapatkan maklumat dan menukarkan daripada penyelesaian masalah kepada ayat matematik. Okey, seterusnya. Daftarkan soalan 1. Berapakah baki wang Basri jika dia membayar harga tiket dengan 2 keping? 2 keping RM50. Jadi duit yang Basri ada adalah RM50 kali 2 keping. So jumlah duit yang dia ada sekarang adalah RM100. So daripada RM100 ni kita nak tahu baki duit dia selepas dia bayar. So kita ambil RM100 tolak RM72. So sebab ini jumlah yang dia kena bayar tadi kan. So berapakah baki duit yang dia ada? So potong 10 dengan 9, ini jadi 10. 10 tolak 2, 8. 9 tolak 2, 7. So baki yang Basri ada adalah RM28. Itu je lah yang dia nak belanja pun nanti. Soalan nombor 14. Raja 10 menunjukkan bilangan guli dalam 4 buah kotak. Okey, tapi kotak yang Q tu dia tak bagi. So diberi bilangan guli dalam kotak Q adalah separuh daripada jumlah ketiga-tiga kotak. Hitung beza antara bilangan guli dalam kotak yang paling banyak dengan bilangan guli dalam kotak yang paling sedikit. So mula-mula kita kena dapat tahu Q dulu. Okey. Jadi Q adalah separuh daripada jumlah ketiga-tiga kotak ni. So berapakah jumlah ketiga-tiga kotak ni? Kena tambah dulu. 42 tambah 24 tambah 60. So berapa? Tiga kotak ni 2 tambah 4 6. 4 tambah 2 6. 6 tambah 6 12. Okay, so jumlah dia adalah 126 ketiga kotak. So bila dia kata Q separuh, jadi separuh daripada ketiga-tiga kotak 126, maka Q adalah 21, 12 bahagi 2, 6, 6 bahagi 2, 3. So kotak Q adalah 63. Jadi jika kita nak bandingkan, yang paling banyak adalah kotak Q dan yang paling sikit adalah 24 biji guli. So beza dia 63 tolak 24, maka dapatlah 65. 13 tolak 4, 9. 5 tolak 2, 3. So inilah beza guli, 39. Okey, berdasarkan soalan 1, hitung min bagi guli dalam kotak tersebut. Okey, min adalah purata. Min juga dikenali sebagai purata. So purata maksud dia tambah keempat-empat kotak tersebut. 3 kotak yang pertama kita dah tahu 126. So tambah kotak Q 63 bahagi jumlah kotak kita ada 4. So kita dapat 6 tambah 3 9. 2 tambah 6 8 1 1 bahagi 4. So nak mudah kita buat cara macam ni. 189 bahagi 4. 4 kali 4 16 tolak 29. Okey. 7 darab 4 28. So baki 1.
Okay, bila dia kata dalam ni, selalunya kita kena selesaikan. So, selesaikan dulu tak apa, tapi awak ingat maksud dia 47. 4 kotak akan ada 47 dan satu lagi akan ada 48. Tetapi biasanya purata kita kena selesaikan sampai habis. So, dia jadi 2 darab 4, 8, 2 tambah sifar, sifar jadi 5. 5 darab 4, 20. Okey, habis. So, maksud dia satu kotak. Jadi, jawapan dia akan ada 47.25. Tetapi kalau kita ikut guli, takkan kita nak pecah pada 4 bahagian. So, tadi ingat tak? Kotak yang pertama 47, kotak yang kedua 47, kotak yang ketiga 47, kotak yang 47 tambah baki 1 kan jadi 48 biji guli. So, dia akan ambil yang ni cuma yang ni yang kita nampak. Okey. So, next yang terakhir. Yang terakhir dia kata rajah menunjukkan jumlah wang yang terdapat dalam tabung Salmi dan sehelai baju sukan. Okay, Salmi menyimpan 50% daripada wang tabungnya ke dalam bank. Kemudian Salmi membeli alat tulis berjumlah RM55. So, berapakah baki wang Salmi setelah membuat penyimpanan dan membeli alat tulis tersebut? So, berapa jumlah duit yang dia ada dulu? So, jumlah duit yang dia ada adalah RM50, 100, 120, 130, 140, 150. So, jumlah duit yang Salmi ada adalah RM150. Daripada RM150 ni, separuh dia simpan. Separuh simpan. Jadi, separuh lagi. Okey. Oh, dia guna simbol 50%. Okey, tak apa. So, maksud dia daripada duit ni, 50% simpan. 50% Salmi guna untuk beli RM55 alat tulis. So, 50% daripada jumlah ni tolak dengan alat tulis RM55. So, dapatkan dulu 50% ni berapa? So, 50% darab dengan 150. Jadi, kita gunakan kaedah pemansuhan. Okey. Potong satu di bawah, potong satu sifar di atas. Okey, 5 bahagi 5, 1, 10 bahagi 5, 2. Jadi, 1 darab 150, 150. So, 150 bahagi 12. So, 15 bahagi 2, 7 bahagi 1, 10 bahagi 2, 5. So, 2 bahagi 2, 1. So, baki duit yang ada adalah RM75. So, RM75 ni tolaklah pula dengan RM55. So, baki duit yang ada sekarang adalah RM20. So, inilah baki wang Salmi setelah menyimpan dan membeli alat tulis. Kemudian, seterusnya, berapakah lagi wang yang diperlukan Salmi sekiranya dia ingin membeli 2 helai baju dan mendapat potongan harga sebanyak 10% untuk baju yang kedua. Okey, baju yang kedua dia dapat harga 10%. So, berapakah harga baju yang kedua? Okey. So, berarti kita kena ambil harga baju tu RM18.50. Okey. Lepas tu kita kena darab dengan 10% kan? Okey. So, kita kena tolak dengan 10% untuk dapatkan baju kedua. Okey, jadi berapa? Ingat tak cikgu ajar kamu? Bila nak tolak 10%, maka kita ubah satu titik. So, RM18.50 tolak, kalau kita ubah RM1.85. Nampak tak kita ubah satu titik ni? Okey, so sifar. Okey, sifar pada. Okey, jadi saya tukar color lain supaya senang nampak dengan jelas. Okey, jadi sifar tolak 5 tak boleh, pinjam tinggal 4. Jadi 10. 10 tolak 5, 5. 4 tolak 8 tak boleh, pinjam di 7, 14. 14 tolak 8, 6. 7 tolak 1, 6. 1, 1. So, baju yang kedua harga dia adalah RM16.50. Sekarang kita nak tahu berapa jumlah kedua-dua baju tu dulu. Jadi, kita ambil RM18.50 tambah dengan RM
RM16.50. Jadi jumlah dua-dua baju tu adalah 5 tambah 5, 1 naik atas 9, 15, 1, 3. So jumlah baju tu adalah RM35. Tapi berapa duit yang Salmi ada? Duit yang Salmi ada hanyalah, okey, minta maaf lah, cikgu dah tersalah. Siapa pun tak kata apa. Okay, so bukan RM16.50, duit dia adalah RM16.65. So kita tambah balik semula. Okey, sifar tambah 5, 5 tambah 6, 11, naik 1 macam biasa. 1 tambah 8, 9, 9 tambah 6, 15, 1, RM35. Okey, ini jumlah harga baju RM35.15. Okey, jadi sedangkan duit yang Salmi ada hanyalah RM20. So tolak dengan duit RM20. Sebab kita nak tahu berapa lagi wang yang diperlukan oleh Salmi. So RM5 pula 5 sen. 1 tolak sifar 1, 5 tolak 5, 5, 3 tolak 2, 1. Jadi jumlah wang yang masih tak cukup untuk Salmi beli 2 helai baju adalah RM15.15. Okey.